Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke Prop Zone di page Cik Nawas Property Coach. So saya Patricia, coach host anda pada petang ini. So hari ini saya nak berceritakan tentang adakah waktu COVID-19 ni nak melaburkan hartanah ke. So pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara di dunia secara tidak langsung mengundang ketidaktentuan dan turut menggugat kestabilan ekonomi serantau. Perintah Kawalan Pergerakan PKP mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan dan serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan, termasuk kita orang punya company iaitu konsultan mengenai hartanah. Namun Malaysia mempunyai beberapa faktor yang menjadikannya lebih mampan berbanding kebanyakan negara lain dalam mengekang impak ini. So saya nak beritahu apakah impak dan cabaran COVID-19 terhadap sektor hartanah negara. So yang pertama sekali adalah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Hari ini saya nak showkan online news mengenai KDNK. Okay. Okay. KDNK dijangka berkembang pada 9% pada 2021. Ini adalah tajuk dia. So, Bank Negara Malaysia iaitu BNM menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2020 adalah di antara negatif 2% hingga 0.5% sebagai tambahan. Malaysia iaitu Institute of Economic Research melalui kenyataan rasmi pada 24 Mac 2020 turut berpendapat bahawa KDNK akan jatuh pada 4.0 hingga negatif 2.9% di mana 24 juta rakyat akan kehilangan pekerjaan. Tabung kewangan antarabangsa ataupun International Monetary Fund IMF pula menjagakan ekonomi Malaysia merosot 1.7 berikutan kemerosotan KDNK Action 5 yang susut sebanyak 0.6%. Namun begitu, dalam laporan baru-baru ini IMF mengundurkan KDNK berkembang 9% pada tahun 2021. Pertumbuhan ini adalah lebih tinggi daripada jagaan iaitu dalam website Fitch Rating yang sebanyak 5.8%. Ini merupakan yang paling pantas berkembang jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Okey, walaupun ia merupakan satu berita yang baik, masih wujud dari ketidaktentuan mengenai institusi ini kerana ia bergantung pada pertumbuhan ekonomi global kita itu negara Malaysia. Kemajuan ekonomi lebih teruk dan pandemik itu sendiri menjelang pada tahun separuh kedua 2020. So, sebagai tambahan, bekas Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui laman sosial beliau rasmi, beliau berkata ekonomi Malaysia akan kembali pulih selepas krisis COVID-19 berakhir, namun ia dijangka mengambil masa yang agak lama dan perlahan kerana asas ekonomi negara perlu dibina semula. Okey, yang kedua. Okay, yang kedua pula adalah secara asasnya iaitu saya ceritakan keadaan hartanah untuk semasa. Secara asasnya harga hartanah ditentukan oleh keadaan ekonomi semasa. Harga rumah akan jatuh apabila terdapat penjualan terdesak di pasaran dan juga kekurangan pembeli. Ini adalah konsep asas menyebabkan tiadanya lawatan ke rumah. Contoh oleh bakal pembeli, tiada aktiviti pindah masuk dan keluar rumah dan tiada perjanjian jual beli iaitu SMP yang ditandai oleh pembeli baru. Sebagai tambahan, pengarah urusan KGV iaitu International Property Consultant M Sdn Bhd Simultan melalui laporan media tempatan berkata kesan langsung COVID-19 dan PKP akan dirasakan pada 6 bulan sehingga 9 bulan akan datang. Namun begitu, pengalaman krisis ekonomi yang lepas memang menunjukkan kejatuhan nilai hartanah semasa akan tetap melonjak naik selepas krisis berjaya di tanah ini. Justru itu, agensi dan ejen hartanah tempatan pula perlu mengambil langkah proaktif dan kreatif berdasarkan situasi semasa. So krisis seperti ini boleh kita untuk mengadaptasi dalam menjalankan aktiviti dan menyelesaikan masalah harian di mana akan datang maybe kemudian kita orang punya company akan membuat talk to talk di Zoom, kita orang akan kenalkan melalui VR, maybe akan membuat VR mengenai rumah. So situ maybe kita punya
agensi hartanah akan berubah kepada digital. So yang ketiga adalah kita perlu tukar simpanan menjadi aset tetap. Berdasarkan senario semasa, terdapat kemungkinan pengguna akan merasa kurang yakin dengan menguruskan dana yang sedia ada dan akan menukarkan simpanan mereka menjadi aset-aset seperti hartanah. Ini tidak semestinya merupakan perkataan yang tetap, akan tetapi merupakan satu tindakan yang dapat difahami. Walaupun hasilnya rendah, hartanah akan kelihatan menarik bagi sesetengah pelabur berbanding dengan menyimpan wang di bank. So untuk kita macam secure lagi kita punya simpanan, kita boleh menukarkan simpanan kita ke aset tetap seperti perumahan. So yang keempat adalah potensi untuk melaburkan hartanah strategik. Jika anda berkemampuan, ini merupakan masa yang terbaik untuk membeli hartanah ini kerana harga pasaran tanah dijangka akan jatuh dalam jangka masa pendek pasca COVID-19 ini. Bagi meningkatkan beban kewangan pengguna yang terkesan akibat wabak ini, kebanyakan bank di Malaysia ini juga telah mengumumkan program kita khas bantuan kewangan buat pelanggan mereka. Ini termasuk penangguhan sementara ansuran pinjaman dikenali sebagai tempoh moratorium kepada peminjam, iaitu Bank Negara Malaysia BNM juga menurunkan kadar dasar semalaman overnight policy rate seperti COVID-19. Ini saya akan kongsikan mengenai daripada Bank Negara Malaysia. Okey, berdasarkan dasar moratorium. Okey. So pada bulan Januari 2020, BNM telah menurunkan OPR 25 mata asas kepada 2.50 iaitu paras terendah dalam tempoh 9 tahun berbanding 3.25% bulan Mei 2019. Aplikasi daripada penurunan kadar OPR, kos pemilikan rumah di Malaysia menjadi lebih rendah. So selain itu, pengurangan kadar OPR pada asasnya akan menyebabkan kadar faedah rendah bagi pinjaman dan pendekatan jangka pendek untuk kelulusan. Oleh itu, ini adalah masa yang sesuai untuk pencari hartanah menjadi hartanah yang terbaik yang berpotensi untuk pelubaran strategik anda. So kalau anda nak lebih tahu lagi tips dan pembelian hartanah ataupun tips kewangan, korang juga boleh tonton live video di page Syed Nawaz Property Coach pada setiap hari jam 3 petang dan 10 malam sepanjang bulan Ramadan ini. Korang juga boleh WhatsApp ke 017-444-2124 ataupun korang boleh PM sahaja Facebook page kami iaitu page Syed Nawaz Property Coach. Okay? So kalau anda suka ataupun anda nak lebih tahu mengenai tips lagi bina rumah ataupun mengenai tips kewangan, anda boleh like and share ataupun anda boleh kongsikan kepada rakan-rakan anda supaya mereka boleh mengetahui pasal ini. So semoga apa yang saya kongsikan akan membuka mata anda dan memberikan zaman kepada anda untuk membuat bina rumah. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Bye.